huraikan dalam sesi buku talk kali itu ialah Collaborative Library Design from Planning to Impact yang ditulis oleh Peter Gisolfi. Jadi sebelum kami bercerita lebih lanjut berkenaan dengan buku tu, kami mau kita orang semua untuk memikirkan atau membayangkan, contohlah macam kita pergi ke sesebuah negara ataupun sesebuah negeri, kita akan perasan pun perpustakaan negara ataupun National Library ataupun perpustakaan negerinya mempunyai seni bina yang unik dan juga rekaan dalaman yang unik dan berfungsi. Ya, mungkin kita orang akan ada pergi ke sesebuah tempat lah, kita orang pergi nangganya pun perpustakaan. Mesti ada dua ciri-ciri yang kami padah tadi. Contohnya macam perpustakaan dekat Kuching dekat Sarawak tu, Pustakaan Negeri Sarawak, kita orang akan nangganya pun seni binanya nampak unik dan juga yang ni memang kita kata orang nya evergreen, nya akan seni binanya si lapuk di telan zaman kata orang tu. Jadi untuk membina sesebuah perpustakaan yang unik yang boleh dijadikan sebagai landmark kepada sesebuah negara ataupun sesebuah negeri, ianya memerlukan perancangan yang sangat teliti. Jadinya macam darinya benchmarkingnya pergi ke tempat-tempat yang perpustakaan yang menarik ya, perpustakaan dari negara lain ataupun dari negeri lain yang kacak, kepadanya pun functionality dalaman yang boleh membantu perpustakaannya dari segi penjimatan kuasa elektrik, dari segi pencahayaan, dari segi fungsian ataupun penjimatan ruang, ia akan dapat dia terdapat dalam buku tu. Ia dihuraikan di dalam dalam buku tu lah. Jadi mun kita nanggana dalam buku tu, ia ada banyak contoh-contoh perpustakaan di seluruh dunia yang menceritakan ataupun berkongsikan macam ni cara sidaknya planning untuk membina perpustakaan sidaknya di tempat sidaknya lah. Jadi antara public library yang ada dalam buku tu ialah ada sikitnya ada Longwood Public Library. Tok salah satu contoh subjek dalam buku tu lah. A natural landscape suggests a focus for the Longwood Public Library. Jadi nya berasaskan macam perpustakaan tu nya berasaskan ciri-ciri yang natural, ciri-ciri yang lebih kepada penjimatan kuasa elektrik. Jadi mun kita nangga rata-rata perpustakaan dekat dalam buku tu nya menerapkan ciri-ciri environmental friendly. Contohlah, salah satu yang kami ada nangga dalam buku tu, kebanyakan perpustakaan termasuklah di Pustakaan Negeri Sarawak nya ada tingkap-tingkap kaca yang banyak. Jadi salah satu fungsinya sebagai pencahayaan semula jadi. Jadi macam kiranya macam nya menjimatkan lagi penggunaan elektrik lah dan juga pencahayaan dari luar tu nya bagus juga untuk nya bagus juga untuk pengguna sebagai sebagai cahaya semula jadi untuk sidaknya baca buku lah. Jadi untuk lantarannya lah. Dan juga mun kita nangka lah dalam buku tu yang menunjukkan ada setengah perpustakaan yang asalnya mungkinnya sebuah mansion ataupun sebuah banglo dan nya tukarkan menjadi perpustakaan tanpanya menghilangkannya pun macam ni nya pun keunikan di dalam bangunannya, di luar bangunannya dan juga interior dalam bangunannya. Dalam buku tu juga nya ada juga menerangkan ataupun menceritakan berkenaan dengan pengubahsuaian bangunan ataupun fungsi bangunan lain menjadi sebuah perpustakaan. Contohnya macam sebuah gymnasium
dan nya tukarkan menjadi perpustakaan. Nya ada juga dikupas dalam buku tu. Dan juga selain daripada ya, pembinaan sesebuah perpustakaan dan juga fungsian dalam sesebuah perpustakaannya bergantung kepada siapa nya pun tagi grup juga. Tu ada di pada juga dalam tu lah, contoh mun macam perpustakaan perpustakaan awam ataupun nya pun National Library. Jadi usernya mesti dalam pelbagai peringkat umur, daripada golongan senior citizen, golongan dewasa, para pelajar dan sehingga kepada kanak-kanak. Jadi dalam interior sesebuah perpustakaannya nang ada fungsian-fungsian yang merangkumi golongan-golongan pengguna tersebut. Mun macam academic library, fungsian di dalam ataupun dekorasi ataupun fungsian di dalam perpustakaannya lebih kepada pelajar-pelajar sekolah ataupun pelajar-pelajar college, pelajar-pelajar universiti, nya pun lecturer, nya pun penyelidik dan lain-lain juga lah yang lebih menjurus kepada bidang akademik. Jadi tok lah antara perkara-perkara yang ada dikupas dalam buku tok lah. Jadi mun kita orang ada nanggana di dalam tok, nya pun nya pun perpustakaan yang nang kacak lah. Nya pun interiornya kacak, and then nya pun bangunannya pun kacak. Waima ataupun walaupun nya hanya sebuah perpustakaan sekolah, setidaknya nang menitik beratkan architecture dan juga seni hiasan dalaman di dalam perpustakaannya yang boleh memberi ketenangan kepada penggunanya dan keselesaan kepada penggunanya untuk menggunakan koleksi-koleksi yang terdapat di dalam perpustakaan mereka. Jadi perpustakaan tu nya bukan setakat setakat menitik beratkannya pun koleksi je, nya juga menitik beratkan keselesaan penggunanya dan juga nya menitik beratkan keindahan bangunannya sebagai mercu tanda kepada sesebuah kawasan, sesebuah bandar, sesebuah negeri ataupun sesebuah negara. Jadi itu saja kupasan berkenaan dengan buku Collaborative Library Design for Planning to Impact yang ditulis oleh Peter G. Solfi. Jadi mun kita orang mau minjam ataupun mau mendapatkan buku tu, nya ada di Pustakaan di Sarawak lah, dan nya bertanda berlabel putih, so maksudnya nya open for loan lah, nya boleh dipinjam lah. Okey, ya tadi berkenaan dengan planning untuk membina sebuah bangunan perpustakaan. Jadi sekali tu yang buku yang sikit tu, buku yang kedua yang kami ada situ, yang kami akan kongsikan dengan kita orang semua ialah Libraries and Garden, Growing Together. Okey, kenanya Libraries and Garden sebab mun kita nak it's not all about building saja. Perpustakaan tu not all about building saja. Sebuah perpustakaan yang menjadi landmark kepada tempatnya ataupun kawasannya ataupun negeri ataupun negaranya, dia bukan hanya building aja, dia akan ada taman juga. Jadi sebagai contoh lah Pustakaan Negeri Sarawak, dia bukan setakat ada building, dia bukan setakat ada kolam, tetapi dia ada tamannya yang unik. Kena kami madah yang unik. Mun kita nangga dekat Pustakaan Negeri Sarawak tu, nya bukan setakat sebuah perpustakaan, tapi di tamannya juga nya merupakan perpustakaan yang menyimpan pelbagai jenis tumbuhan asal yang terdapat di Sarawak. Jadi mun kita orang pergi ke Pustakaan Negeri Sarawak, kita orang boleh juga mengeksplornya pun tamannya. So, di Pustakaan Negeri Sarawak tu kita ada taman community, kita ada sensory garden, kita ada taman herbal dan juga pelbagai jenis pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan yang merupakan spesies asal yang terdapat di Sarawak. Jadi boleh luangkan masa selain daripada kita pergi ke dalam pustaka, dalam interiornya kita boleh juga pergi ke luar lah. Kita akan nangga nyapun kepelbagaian tumbuhan dan kepelbagaian spesies burung ataupun kepelbagaian spesies fauna yang terdapat
di sekitar Taman Pustaka Negeri Sarawak. Okey. Dalam buku Libraries and Garden tu, buku tu ditulis oleh dua orang penulis, iaitu Carrie Scott Banks and C.D. Mediavilla, dan diterbitkan oleh ALA Editions. Jadi dalam buku tu nya ada mengupas berkenaan ataupun menceritakan berkenaan dengan sejarah perpustakaan yang selari dengan taman. Jadi dalam buku tu juga nya ada menceritakan tentang bagaimana sesebuah perpustakaan itu mendapatkan konsep taman yang dibina di sekitar perpustakaan mereka. Kadang-kadang taman yang terdapat di sesebuah perpustakaan bergantung juga kepada fungsi perpustakaannya. Contohnya di National Library of Medicine, Washington DC, dekat taman setidaknya ada menanam pelbagai jenis tumbuhan herba yang berfungsi dalam yang digunakan dalam perubatan tradisional lah. Jadi kiranya macam Library of Medicine nya menanam tumbuhan-tumbuhan perubatan. Ataupun ada sikit lagi contohnya di situ, Albuquerque Public Library nya ada Albuquerque Rose Society Garden. Jadi Rose Society setidaknya menyumbang ataupun volunteering dalam menyediakan sebuah taman yang fokus tanamannya ialah bunga ros. Ya, salah satu contohlah, dekat situ ada banyak contoh. Nya macam dekat National Institute of Health Library Garden di Washington DC, Washington DC jugalah. Ruangnya berapa besar, tapi setidaknya tetap juga ada menempatkan taman di sekitar perpustakaan setidaknya lah. And ada kalanya setengah perpustakaan ia bukan setakat di luarnya taman, di dalamnya pun ada taman juga. Jadi setidaknya ada menanam pelbagai jenis tumbuhan-tumbuhan yang boleh ditanam secara indoor lah. Contohnya di situ ada dari Concordia University Library, Montreal, Kanada. Setidaknya ada menanam pokok-pokok yang indoor pun plant lah. Jadi dalam buku tu setidaknya ada juga menceritakan berkenaan dengan macam ni cara setidaknya merancang ataupun planning setidaknya dalam menyediakan taman dan juga siapa yang terlibat. Ada kalanya kadang-kadang sesebuah perpustakaan tu ada menjemput juga orang ramai volunteering dalam menyumbang kepada penghasilan taman-taman setidaknya. Jadi contohnya macam di Pustakaan Negeri Sarawak kita ada community garden. Jadi community garden tu orang ramai ataupun community yang boleh menyumbang ataupun contribute dalam membina taman itu. Contohnya mun kita ada pokok cabi, kita boleh tanam di sia, dan hasilnya kita boleh dapatkan bersamalah. Ataupun contohnya macam kita boleh memetik cabi at the same time kita tanam lagi tumbuhan lain di community gardennya. Jadi pada masa yang sama give and take, kita mengambil dan juga kita menyumbang kepada tamannya. Jadi tamannya akan berkembang dan kita juga boleh membantulah in terms of macam cabut rumput ataupun kita boleh buang ranting kayunya ataupun daun-daunnya. Jadi kira macam penglibatan orang ramai dalam menyumbang kepada pembinaan taman itu. Dan juga contohnya macam sensory garden. Kami orang ada sensory garden. Pustakaan Negeri Sarawak ada sensory garden. Kenanya sensory garden tu ialah sebuah taman yang disediakan khas kepada golongan tunanetra ataupun golongan yang hilang keupayaan penglihatan. Setidaknya dekat tamannya ada pelbagai jenis tumbuhan dan setidaknya boleh berjalan di sekitar sensory gardennya dan juga dapat
contoh tumbuhannya, di samping hendaknya boleh baca tulisan braille-nya di sialah ya tumbuhan apa. Taman Sensri Garden tu nang terdapat di tepi bangunan Pustakaan di Sarawak lah. Jadi mun ada yang berminat boleh juga berkunjung di sia. Jadi mun ada juga yang berminat untuk menyertai community garden pun boleh datang ke taman community kami. Jadi mun kita taman tu biasanya taman di perpustakaan tu boleh juga membantu dalam pembelajaran lah. Contohnya bagi seseorang yang berminat berkenaan dengan herba, anda boleh pergi ke taman perpustakaan ataupun contohnya di Pustakaan Negeri Sarawak tu kami orang ada taman herba. Jadi mungkin kita mau tahu sedikit sebanyak berkenaan macam ni rupa herba ya, bukan setakat kita baca di buku aja, kita boleh belajar juga mengenal pasti herba-herba yang terdapat di taman Pustakaan Negeri Sarawak. Sama juga dengan di taman-taman yang lain lah. Jadi dalam tujuannya ada mengupas macam ni cara sidaknya menguruskan ataupun maintenance atau maintaining daknya pun gardennya. Okey, dalam buku tu juga sidaknya ada penulis tu ada menceritakan berkenaan macam ni cara perpustakaan dia maintaining ataupun menyelenggaranya pun tamannya lah untuk memastikan taman yang sentiasa terpelihara. Biasanya macam dalam konsep perpustakaan tu nak setidaknya menyediakan taman ataupun membina taman mestinya melibatkan kos. Macam ni setidaknya menguruskan kos juga lah. Sebab taman tu selain daripada kita tanam, kita perlu juga maintainnya, kita perlu memastikan bunga-bunga ataupun tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di tamannya sentiasa dalam keadaan yang bagus. Ataupun contohlah macam pokoknya terlalu rendang, kadangnya perlu dicantasnya pundahan, perlu dibaja, perlu disiram. Ya, antara kriteria-kriteria yang perlu difikirkan dalam kita membangunkan sebuah taman. Sama juga lah dengan taman di perpustakaan. Jadi ya antara intipati yang terdapat dalam buku tu lah. Jadi kesimpulannya dalam membina sebuah taman, contohnya perpustakaannya bukan hanya sekadar perpustakaannya aja yang terlibat ataupun pengurusan aja yang terlibat, tapi orang ramai komuniti juga digalakkan untuk turut serta menyumbang kepada pembinaan taman itu. Dan juga taman bukan hanya sekadar tamannya, ialah taman di perpustakaan tu nya bukan sebarang taman. Tamannya bukan sekadar untuk rekreasi, taman dia bukan sekadar untuk pengguna boleh jogging ataupun senam aerobik, tapi tamannya juga sebagai pusat pembelajaran. Maksudnya macam pengguna boleh belajar berkenaan dengan apa tumbuhan yang terdapat di taman-taman perpustakaan itu. Seperti yang kami padah tadi, macam user di Pustakaan Negeri Sarawaknya boleh belajar berkenaan dengan apa tumbuhan-tumbuhan asal ataupun tumbuhan-tumbuhan yang native di Sarawak yang terdapat di Taman Pustakaan Negeri Sarawak, ataupun apa jenis herba-herba yang boleh digunakan di dalam masakan ataupun di dalam perubatan, antaranya ataupun sebilangannya terdapat di Pustakaan Negeri Sarawak 2. Jadi buku tu bagi kami berinya top bintang lah, sebab buku tu menarik. Kita boleh nanggap perspektif perpustakaan dari sudut yang lain. Jadi untuk buku tu nya lebih kepada taman. Jadi buku tu nya berlabel putih juga dan boleh dipinjam. Jadi mungkin kita orang mau tahu lebih lanjut berkenaan dengan buku tu, sama ada kita boleh hubungilah pustakawan rujukan kami orang, ataupun kita boleh datang terus ke Pustakaan Negeri Sarawak dengan mengamalkan penjarakan sosial dan juga SOP yang telah ditetapkan oleh perpustakaan. Jadi sekiranya anda tidak berkesempatan ataupun tidak berpeluang untuk pergi ke Pustakaan Sarawak dan cari buku yang
kita orang mau, kita orang boleh hubungi kami orang ataupun menggunakan perkhidmatan book bear kami orang. Jadi kita boleh cari maklumat ataupun ID buku ya melalui angkasa 2 app dan share dengan WhatsApp, share kepada WhatsApp pustakawan, dan kami orang akan tolong untuk dapatkan buku ya dan hantar terus ke tempat kita orang free of charge. Jadi untuk maklumat lanjut kita orang boleh hubungi nombor WhatsApp kami orang lah. Okey, ya ajak perkongsian kami pada kali itu. Dua perkongsian yang kami rasa cukup menarik, cukup menarik dan bermanfaat kepada sesiapa yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut dunia kepustakawanan. Bukan setakat kita meminjam buku sahaja ataupun kita membaca buku di perpustakaan, kita boleh juga mengetahui berkenaan dengan macam ni terbinanya sesebuah perpustakaan dan juga kena taman di perpustakaan Kecak Gila. Okey, ya ajak perkongsian daripada kami. Berjumpa lagi kita di dalam sesi book talk yang akan datang. So itu saja daripada saya. Bye.